Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wattabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al hajjana hajjan mabrura wa sa'yana sa'yan mashkura wa zambana zamban maghfura wa 'amalan salihan mutaqabbala ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, mari sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, Islam, kesihatan tubuh badan kita. Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk sama-sama kita bersama pada pagi ini dalam sesi kursus bersiri ibadat haji yang merupakan satu kewajipan kepada setiap orang Muslim untuk melaksanakannya, dan pelaksanaannya sudah pasti kerana ia sekali seumur hidup mesti disempurnakan dengan sesempurnanya insya-Allah. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada pengurusi dan juga urustia penganjur pihak Masjid Kota Damansara dan juga Az-Zuhad Travel atas inisiatif untuk menganjurkan kursus kita pada pagi ini untuk siri kedua dan seterusnya. Dan mungkin saya hanya mampu untuk 1 dan 2 sahaja, 3, 4 akan disambung oleh para asatizah kita yang lain. Dan pada minggu lepas kita sudah bersiaran bersama dalam kita menerangkan tentang sebagai mukaddimah ataupun juga sebagai pengetahuan umum berkaitan dengan pengenalan ibadat haji. Dan hari ini kita cuba masuk menelusuri seterusnya kepada falsafah dan penyucian jiwa, penerangan ringkas berkaitan dengan haji dan juga umrah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebelum kita teruskan, mari sama-sama kita bertalbiah agar Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis kita pada pagi ini dan juga kita dapat menghafal amal talbiah kita ini ataupun lafaz talbiah ini sebagai satu tuntutan ataupun amalan sunat untuk kita lakukan sepanjang kita berada di tanah suci nanti bila kita berniat umrah dan juga berniat haji insya-Allah. Sama-sama kita talbiah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik,
labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Baik, alhamdulillah. Lafaz talbiyah ini sunat kita alungkan dia setelah kita berniat umrah ataupun berniat haji. Dengan kata lain, bila kita berada dalam ihram haji dan juga ihram umrah, maka sepanjang tempoh tersebut kita sunat mengalungkan talbiyah ini bersama dengan zikir-zikir, selawat Nabi dan juga memperbanyakkan amal baca Quran dan sebagainya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bila kita bertalbiyah, berartinya kita menyahut seruan yang telah pun diseru oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Ibrahim alaihissalam, setelah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa azim fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yazkurullaha fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am faqulu minha wa atimul ba'isal faqir. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan serukanlah umat manusia untuk mengerjakan ibadat haji, nescaya mereka akan datang ke rumah Tuhanmu dengan berjalan kaki dan dengan menunggang berjenis-jenis unta yang kurus yang datangnya dari berbagai jalan dan corak rantau yang jauh, supaya mereka menyaksikan berbagai perkara yang mendatangkan faedah kepada mereka, serta memperingati dan menyebut nama Allah pada hari-hari yang tertentu kerana pengurniaannya kepada mereka dengan binatang-binatang ternak untuk dijadikan kurban. Dengan yang demikian, makalah kamu dari daging binatang-binatang kurban itu dan berilah makan kepada orang yang susah, yang fakir miskin. Surah Al-Hajj ayat 27 dan 28. Dan kita bertalbiyah berartinya kita menyahut hadirat Allah Subhanahu wa taala sebagai tetamu Allah, dan sambutan kita itu juga adalah sambutan yang membuktikan kita tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita ikhlas dalam kita hadirkan diri kita untuk melaksanakan ibadat haji maupun umrah, dengan sebagai satu tanda juga kita bersyukur atas nikmat kurnia Allah Subhanahu wa taala. Kita sanggup membelanjakan harta, jiwa raga kita, meninggalkan keluarga dan sebagainya untuk melaksanakan ibadat haji dan juga umrah. Dan khususnya apa yang untuk kita capai pada hari ini, ya, apa yang kita belajar hari ini, lebih kurang 44 slide hari ini, nah, kurang lebihnya kita nak bicarakan 5 perkara. Yang pertama berkaitan dengan falsafah dan hikmah haji itu sendiri. Yang kedua, adab-adab sebelum menunaikan haji, ya, dan juga dipanggil sebagai tazkiyatun nafs. Kemudian sifat-sifat terpuji, sifat-sifat tercela yang perlu kita hiasi dan perlu kita hindari bila kita nak melaksanakan ibadat haji. Begitu juga kita akan sentuh pada hari ini pengenalan berkaitan dengan haji, umrah dan juga kedudukan tingkatan darajat haji, ya, iaitu dari segi mabrur, makbul, mardud dan sebagainya. Begitu juga berkaitan dengan syarat wajib haji dan juga umrah. Jadi hari ini dah masuk kepada tajuk yang agak penting lah, sebagai kita bersedia untuk melaksanakan ibadat haji.
dan juga umrah, insya-Allah. Boleh muslim-muslimat yang rahmati Allah, nah. Okey, yang khususnya kandungan yang kita dah bicarakan tadi, talbiyah, pengertian dia, hikmah, kita akan bicara sebab ni. Okey, kita terus kepada slide yang ketujuh. Hikmah dan juga falsafah haji. Baik. Dalam Islam, bila Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita beberapa ibadat wajib sebagai satu tanda kita umat Islam yang taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti setiap ibadat yang diwajibkan itu ada hikmah di sebalik kewajipan dia. Bukan Tuhan suruh saja-saja, tapi ada hikmah di sebaliknya. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita solat, ya. Ini sebagai satu tanda hikmah di sebaliknya itu, sebagai kita kata nak merendahkan diri kita, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu disyariatkan kepada kita solat tersebut rukunnya ada rokok, ada sujud, dan dia merupakan satu amrun ta'budiyah, satu benda yang perlu kita patuhi, perlu kita taat sebagaimana apa yang telah disyariatkan oleh agama. Itu sebagai tanda kita mengabdikan diri, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga bila Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita puasa, ya, insya-Allah lebih kurang sebulan lebih lagi kita akan diwajibkan kepada kita puasa. Jadi puasa itu kita tahu adalah menahan diri kita daripada makan dan lapar, makan dan minum, daripada keluarnya fajar sehinggalah terbenamnya matahari. Ya, nampak walaupun penat, tapi itulah satu kewajipan yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. Hikmahnya ialah untuk mengekang nafsu kita. Untuk mengekang nafsu dan keinginan hawa nafsu kita lah secara umumnya, supaya kita tak sentiasa mengikut kehendak kita dalam kita memiliki sesuatu di siang hari maupun di malam hari. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita zakat. Ada hikmah dia zakat. Zakat juga untuk mensyariatkan kepada kita untuk membantu orang yang memerlukan. Bukan harta nikmat yang Tuhan bagikan kepada kita perlu dikongsi kepada orang lain. Dan bila kita kongsi, berarti kita membantu orang lain untuk merasai sedikit sebanyak apa yang telah dikurniakan oleh Allah kepada kita semua, dan akan menarik perasaan hasad dan juga dengki dalam diri kalangan umat Islam, orang miskin kepada orang kaya, dan juga merendahkan diri orang kaya kepada orang miskin. Ya, kita mengakui bahawa kita sama-sama bersaudara, dan kita akur bahawa agama kita adalah agama yang sentiasa memupuk kita bertoleransi antara semua masyarakat. Begitu hal keadaan ibadat yang kita sedang berada dalam majlis ini, iaitu ibadat haji, sudah tentu lagi banyak dia punya hikmah dan juga falsafah dia. Jadi bersama dengan kita ni ada 10. Dia bawa mari kepada kita 10 hikmah dan juga falsafah haji yang perlu jemaah haji, para jemaah haji dan juga umrah yang berpijak di bumi tanah haram dan bersedia untuk ke tanah haram Mekah dan juga Madinah, dia kena ada 10 benda ini. Iaitu yang pertama, kita kena ada pengorbanan. Dalam bab haji ini, pengorbanan dia cukup besar. Kalau bab sembahyang, kita tak perlu kepada pengorbanan harta benda yang besar. Cukup kita beli pakaian untuk menutup aurat. Tak kira lah mahal ke, murah ke, janji tutup aurat, cukup syarat dia, sah lah sembahyang kita. Jadi tak perlu pada pengorbanan harta yang banyak. Beli kain pelekat harga RM15 pun cukup lah. Orang lelaki tutup dan aurat dia. Muka orang perempuan
mahal sikit, RM30. Lebih tinggi sikit dia. Tu je. Tapi dalam bab haji tuan-tuan, pengorbanannya ialah yang kita nampak, jiwa raga kita, harta benda kita perlu kita korbankan. Di segi nak kira kemampuan kita untuk melaksanakan ibadat haji ini, mesti kita kena korbankan RM1. Kos ibadat haji sekarang ini semakin meningkat. Mungkin mencapai 25,000 untuk muassasah, sebelum dikira adanya apa kita panggil subsidi. Subsidi itu daripada pencarum tabung haji yang berapa juta, 3 juta yang mencarum tersebut, mereka berkongsi sama dengan kita, dan juga daripada hasil keuntungan tabung haji dan sebagainya, dia bagi subsidi bagi orang kali pertama. Kadang-kadang subsidi itu dalam taklimat tak saya 65% subsidi daripada tabung haji, duit pendeposit dan sebagainya. Hanya 45% sahaja daripada akaun yang nak pergi haji tersebut. Jadi sikit je, hak orang bagi lagi banyak. Sebab itu jadi isu yang diperdebatkan dalam muzakarah haji dan sebagainya. Namun begitu, kerana atas kekangan nak bagi pertolongan kepada orang yang mungkin tak mampu dengan kadar yang tinggi, terpaksa korbankan jual tanah dan sebagainya untuk pergi ibadat haji dan sebagainya. Itu satu pengorbanan di segi keuangan tinggi. Nak tak nak, memang kita berazam untuk berada di tanah suci dan berazam untuk melaksanakan ibadat haji sekali seumur hidup. Begitu juga kita kena korbankan masa kita. Tinggal 40 hari. 45 hari. Anak kita tinggal. Kerja buat kita terpaksa tinggal. Itu semua perlu kepada pengorbanan. Begitu juga dalam pengorbanan ini, begitu sinonim lah kita maklum bila melaksanakan ibadat haji perlu ada pengorbanan pelbagai untuk kepastian kepada kita agar kita dapat melaksanakan ibadat haji dengan baik, insya-Allah. Dan yang kedua, kita juga perlu kepada pengampunan dosa. Maksudnya, hari itu kita dah bicarakan, saya kata kita perlu kepada taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum pergi buat ibadat haji, taubat ni dia sentiasa berterusan setiap masa. Bukan kata bila nak terima surat panggilan pergi haji baru nak pergi masjid, baru nak menadah tangan dan sebagainya. Taubat ini, saya kata hari itu minggu lepas, sebaik sahaja kita tahu kesilapan yang kita buat, terus kita bertaubat. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa-dosa kita, kesilapan yang telah kita lakukan dalam keadaan kita sedar ataupun kita tak sedar. Yang ketiga, iaitu kita kena ingat antara falsafah haji ialah persamaan taraf kita. Dalam Islam tidak ada kasta. Tidak ada sebagaimana orang India ada kasta dia. Tapi kita tak ada. Kita sama taraf. Cuma kita yang jadi tidak ada ada beza mungkin di segi kemampuan kita memiliki nikmat kurnia Allah. Kita dapat jadi orang kaya, rumah kita besar sikit. Dia orang miskin, rumah dia kecil sikit daripada rumah kita. Kita nampak di segi fizikal saja. Tapi di segi agama sama taraf. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tak melihat kepada bentuk tubuh badan kita besar mana, putih, hitam, kaya raya. Tapi hadis kata yang terakhir, tapi Allah Subhanahu Wa Taala melihat jauh mana hubungan kita dengan Allah, iaitu di mana hati kita dengan qulubikum wa taqwa. Maksudnya hati dan juga iman kita di dalam diri. Kalau kita orang kaya boleh hadir ke masjid
Orang miskin boleh hadir ke masjid. Berartinya nikmat yang sama-sama kita kecapi itu nampak ada kesamaan di segi kemampuan kita untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Orang miskin dia akan ada sifat qanaah dalam diri kita. Diri dia tidak akan rasa dengki untuk menghilangkan nikmat yang Tuhan kurniakan kepada orang kaya. Orang kaya pula dia akan rasa tunduk, patuh dan dia akan rasa selesa untuk membantu orang yang miskin. Nah, itu kita nak. Sebab tu dalam ibadat haji kita disyariatkan dalam melaksanakan ibadat haji, benda yang paling utama sekali ibadat haji ialah wukuf. Nah, al-hajj Arafah. Siapa yang pergi haji tak dapat wukuf dia pada Arafah, berartinya tuan-tuan tidak ada haji bagi dia. Sebab wukuf pada Arafah, tuan-tuan, kita akan nampak kesamaan kita. Sama-sama berpakaian putih, sama-sama berada di tempat yang sama. Nah, dan sama-sama mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala, sama-sama menada tangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bergantung harap kita kepada Allah, tidak bergantung harap kepada makhluk. Orang kaya, orang miskin, Tan Sri, Datuk Sri, macam-macam lagi, kita Datin dan sebagainya, semua sama taraf. Masya Allah, tabarakallah. Itu dalam agama kita, Masya Allah. Dia meletakkan kedudukan kita ini. Kadang-kala kita ada di atas, kadang-kala kita berada di bawah. Maksudnya kita akan merasai. Walaupun kita berada, biasa kita ada dalam aircon, suasana aircon. Tapi bila pergi pada Arafah, semua kita berada dalam satu cuaca yang sama. Kalau panas, panaslah tuan-tuan. Sekarang ni musim haji dia pelan-pelan nak masuk kepada musim sejuk, tapi musim panas lagi. Tapi sama-sama kita akan berada di bawah satu bumbung. Sama-sama kita bertaaruf antara satu sama lain. Begitu juga antara falsafah haji kita juga ialah satu cita-cita. Apa cita-cita bila kita pergi buat haji? Kita pergi umrah. Apa agak-agak tuan-tuan cita-cita kita? Sudah tu kita nak cari redha Allah. Nak cari keampunan Allah. Nak buktikan bahawa kita ni adalah seorang insan, seorang manusia yang bersyukur atas kurnia Allah Subhanahu Wa Taala. Satu matlamat. Kita pergi haji seolah-olah kita pergi untuk mencapai satu cita-cita, mencari redha Allah, keampunan Allah. Ampun Allah ni ada di mana sahaja, tak semestinya di Mekah. Bukti tuan-tuan macam mana? Kisah yang berlaku kepada Ibnu Mubarak. Pada tahun tersebut dia pergi buat ibadat haji lebih kurang 200,000 jemaah haji masa tu. Tiba-tiba dalam selesai nak buat ibadat haji, dia mimpi, dia kata ibadat haji ni hak orang tak mari Mekah dia dapat pahala haji yang besar. Maksudnya haji mabrur lah. Haji mabrur dapat kepada orang yang tak mari haji. Haji maksudnya haji yang dapat pahala haji tu. Tak terangkat lagi haji dia seumur hidup, tak nampak lagi, tak terangkat lagi. Tapi pahala haji dia dapat. Lalu bila mimpi tersebut, dia balik, dia cari orang tersebut. Pergi cari seorang lelaki yang dia mimpi bahawasanya dia dapat pahala haji, sedangkan dia tak pergi haji. Bila dia pergi tengok-tengok rupa-rupanya, bila jumpa dengan tuan pemilik tersebut, dia sudah perhimpun harta dia cukup untuk pergi haji pada tahun tersebut. Namun bila buat persiapan nak pergi haji, malam tersebut dia melalui satu rumah, seorang perempuan dan juga anak sedang menangis, tak cukup makanan. Rebuh batu. Tanah atas dapur letak batu, rebuh tunggu anak sampai lena. Begitu juga berlaku pasal kisah Sayyidina Umar tu, macam itulah. Yang Sayyidina Umar bagi makanan dan sebagainya, gandum. Jadi yang ni dia kata, oh ni orang yang paling memerlukan. Lalu dia menyedekahkan harta dia kepada keluarga tersebut, menyebabkan dia tak cukup kos untuk
dia pergi haji pada tahun tersebut. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala ganjarkan kepada dia pahala haji. Masya Allah, tabarakallah. Tu sama-sama tuan-tuan. Itu satu benda yang besar. Kita tuan-tuan, bila kita nak pergi haji, kita dah cukup syarat-syarat dapat terima surat, tiba-tiba kena test kesihatan. Tu bimbang kita tu tuan-tuan. Bila test kesihatan, saya pun warna kuning ya tuan-tuan. Kalau pergi pun dapat warna kuning. Warna hijau tak boleh. Dia ada hijau, kuning, merah buku tu. Jadi bila dapat panggilan, pergi test doktor. Saya dulu tahun 2018 test doktor sekali pertama tak lepas. Cek jatuh semua, okey, darah tinggi. Dia kata saya tak boleh tanda tangan sehingga kami berpuas hati. Balik saja kita. Balik macam-macam orang kata petua makan asam lah, minum rendam asam, macam-macam nak suruh jadi kuning je, bukan suruh jadi hijau pun. Nak suruh rendah sikit darah bagi stabil. Bila pergi memang dah darah tinggi situlah. Cuma stabil sikit, turun sikit lah. Bila turun barulah dia bagi kuning pada kita. Tapi ada orang dia bila pergi cek, detect buah pinggang. Maksudnya bacaan darah dia, buah pinggang dia tinggi. Lalu di tanda tangan merah situ terus dia tanda tangan pada buku. Doktor tanda tangan berarti bila merah tak boleh pergi. Balik menangis tak sudah. Menangis saya kata beginilah. Andai kata ada rezeki makcik pergi juga ke Mekah dengan panggilan Allah Subhanahu Wa Taala, adalah rezeki itu. Jadi cubalah pergi merayu sekali lagi, pergilah ke tabur haji, ambillah buku lahir dan sebagainya, buatlah rawatan susulan dan sebagainya. Andai kata dapat, rupa-rupa dapat sungguh. Pergi ke Mekah tak sakit, balik hidup molek-molek ada. Alhamdulillah dapat rezeki. Asalnya ada tanda, ada buku merah. Di cancel balik. Dan ada yang tak boleh pergi. Bila tak boleh pergi itu terus rasa hilang sabar, rasa nak marah, serbu tabur haji, serbu doktor. Tu hilang sabar nombor 5. Apa dia kata doktor? Kalau doktor tak bagi saya pergi haji, doktor nak tanggungjawab ke haji saya? Sebab kadang-kadang yang dapat untuk tanda tangan test kesihatan kita bukan semua doktor Muslim. Ada juga doktor India, yang bukan, orang panggil doktor yang bukan agama Islam pun ada. Ada yang dapat lesen dia untuk test kita. Sebab kesihatan ni dia sama je. Doktor Muslim ke, doktor bukan Muslim ke, sama je. Dia kira nak kesihatan, dia ikut SOP dia. Lalu dia serbu doktor tu, nanya doktor India. Dia kata, you non-Muslim. Saya buat ibadat ni untuk orang Islam. Kenapa you tak bagi? You nak bertanggungjawab kat saya. Doktor tu keluar, tutup pintu, keluar, tak mau bagi pengesahan juga ke mana. Sebab dia ikut SOP dia. Lalu mengamuklah dia. Dia hospital tu mekik-mekik. Kemudian balik dengan perasaan tak puas hati. Sebab deteknya jantung. Jantung besarlah, kes dia tu besarlah jantung. Kena buat rawatan jantung dulu. Kalau tak boleh pergi tahun ni, tak apa, sabar dulu. Sebab kita ke sana nanti perlu kepada ketabahan. Nanti kita nak pergi buat amal ibadah, sampai di tanah suci, kita duduk 40 hari, kerjanya banyak, berjalan pun jauh dan sebagainya, menyebabkan kita sakit, masuk hospital. Kok bimbang nanti pergi tak boleh nak wukuf. Maka haji kita tak dapat. Nak pergi kali kedua, boleh jadi nama kita tak akan diizinkan lah. Jadi sebab itu akan ada tapisan yang ketat sebelum kita bertolak ke tanah suci. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kesihatan ini amat penting dalam kita beribadat.
Walaupun kesihatan itu amat penting, tapi ibadat haji ni tuan-tuan, dia panggil wajib tarakhi. Maksudnya wajib boleh dilambatkan. Andai kata tahun ni tak boleh pergi, tak apa, buat rawatan dulu, buat penangguhan panggilan kita, insya-Allah tahun ke depan, 2 tahun lagi ke, nah, kita akan dipanggil balik setelah kita selesai buat operasi jantung dan sebagainya, ada kesihatan yang telah diakui oleh doktor. Nah, sabar. Nah, sebab di sana nanti kesabaran dia, ketabahan dia amat-amat diperlukan dan juga amat menguji kita sungguh. Nah, kita kena ada tu. Sebab itu ibadat haji ni walaupun nampak senang, tapi sukar untuk melaksanakan dia dengan baik sekiranya kesihatan kita tak terjamin. Menyebabkan bila nak melontar, kita wakilkan kepada orang lain. Rugilah. Nah, memang sah ibadat melontar kita wakil sah kalau sekiranya kita ada asbab yang mengharuskan kita wakil. Tetapi kepuasan kita dalam melaksanakan ibadat tersebut tak tercapai. Pastikan kesihatan kita kena baik, insya-Allah. Begitu juga yang keenam, antara pensyariatan ibadat haji kita juga ialah persaudaraan dan ta'aruf antara kita sesama orang Malaysia ataupun dengan negara lain. Tak kiralah bangsa mana pun, bolehlah kita kena mengenali dan kita juga dapat mengetahui cara adab kehidupan mereka. Kita orang Malaysia ni antara manusia yang pergi ke Mekah tu yang lemah lembut. Sebab tu kita dapat anugerah itu. Anugerah pengurusan nombor 1 dunia. Tabung haji dapat baru ni lah. Dapat satu anugerah pengiktirafan oleh kerajaan Saudi sebagai pengendali ibadat haji yang bertaraf dunia nombor 1. Masya Allah, tabarakallah. Dan juga kalau tengok cara amalan kita juga adalah cukup teratur. Kita orang Malaysia, sama ada kita tawaf, sama ada kita sa'i, sama ada kita berada di Masya'id, di pada Arafah, di Muzdalifah, berada di Mina, antara yang sopan, yang menjaga kebersihan, yang menjaga SOP yang ditetapkan oleh kerajaan Arab Saudi, orang Malaysia. Dia patuh sungguh orang Malaysia. Sebab itu kita di Malaysia, pendidikan kita ataupun kita mengajar ibadat haji ni sampai banyak siri. Orang Indonesia tuan-tuan, dia ramai 100,000 mungkin boleh pergi 200,000, wallahualam, dia ikut jumlah dia berapa ratus ribu yang boleh pergi tu ibadat haji jemaah dia ramai sangat. Dan dia tidak ada organisasi satu sebagaimana kita tabung haji. Dia masih lagi guna sistem syekh lah, kita kata dah, yang dilesenkan oleh kerajaan Saudi. Jadi dia boleh cari jemaah macam kita 20 tahun dulu lah. Dia cari dapat jemaah, dia takdim visa dan sebagainya, mengikut kata kuota yang telah ditetapkan oleh kerajaan Saudi untuk negara dia, dan dia bawa. Pembelajaran dia ialah dalam masa seminggu untuk bertolak ke tanah suci. Maksudnya siapa dapat tu, dia himpun satu tempat, barulah dibagi pengajaran dia berkaitan dengan ibadat haji masa tu. Sebab tu kita tengok kadang-kadang kita tengok cara pemakaian dia, apa ni tak tutup aurat, orang tua nampak biasa ya. Sebab kadang-kadang dia tak cukup pembelajaran dia tu, dan dia buat amal ibadat dia nampak macam mudah-mudah ya. Basically ya dia buat, sebab dia tak cukup tentang penerangan berkaitan dengan ibadat haji dalam muzakarah perkongsian antara negara-negara, cara pemilihan jemaah haji dan cara pengendalian dia. Lalu dia menceritakan bahawasanya di Indonesia dia mampu mungkin seminggu 2 minggu, bila nak bertolak dia akan himpun satu tempat, barulah masa tu buat praktikal dan sebagainya. Maksudnya ilmu tu didedahkan dalam masa yang singkat.
Sedangkan sepatutnya ilmu berkaitan dengan ibadat haji ini kita kena mendalami dengan lebih. Tok kita dulu pergi haji dengan kapal laut, boleh khatam kitab dalam kapal laut dulu. Sebulan, 2 bulan duk belajar tu semok berkaitan dengan ibadat haji. Kita sekarang ni tuan-tuan, pergi haji tak boleh buat macam tu. Kita tak boleh dalam masa yang singkat baru kita nak ajar berkaitan dengan haji. Tak boleh. Gagal. Sebab tu inisiatif tabung haji, inisiatif syarikat-syarikat Zuhar dan sebagainya, mereka buat penganjuran dengan cara teratur. Ikut sebagaimana step by step dan dilas dengan praktikal dan sebagainya, nak bagi kepastian kepada semua jemaah yang terpilih ataupun yang bercita-cita untuk melaksanakan ibadat haji, dia yakin tentang ibadat yang akan dia kerjakan nanti. Boleh faham tak tuan-tuan? Ya, macam tu. Sebab kita sekarang ni perjalanan singkat. Tak ada masa nak belajar dalam atas kapal terbang, tak ada masa dah nak belajar. Sampai di tanah haram juga, kita terus nak buat ibadat umrah. 40 hari yang kita duduk. Bukan macam dulu, 2-3 bulan berada sebelum sebelum haji, 2 bulan sebelum haji dah ada di sana, perjalanan dah berjalan dan sebagainya. Balik pula pun makan masa dan sebagainya. Tapi kita semua pergerakan yang pantas. Jadi perlu kepada pendidikan yang lebih awal. Sebab itu inisiatif kita, siapa yang dah pun mendaftar haji dia, belajarlah. Sebab panggilan haji itu mungkin akan menjelma bila-bila masa. Bersedia siap-siap. Jadi kita berada di tanah suci, kita kena bertaaruf, berkenalan. Rakas bilik penting. Taaruf rakas bilik. Kalau rakas bilik pun kita tak kenal, bahkan sekarang ni tuan-tuan, dia kita ada maktab. Di sana nanti bila tuan-tuan terpilih, tuan-tuan akan masuk ikut maktab. Di hotel-hotel tertentu. Dalam satu maktab tersebut akan ada mungkin 2,000 jemaah. Nak kenal 2,000 jemaah, nak kata mustahil, tak mustahil. Mungkin ada orang yang kuat ingatan dia. Tapi kalau saya memang saya tak kenal lah. Tapi paling tidak kita kenal rakan kita yang naik satu bas dengan kita. 40 orang jemaah. Ataupun kurang lebih lah. 40 orang jemaah tersebut, dia akan bergerak kita daripada KLIA ni lagi. Sampailah pergerakan kita di Madinah, naik pergi ziarah. Orang yang sama akan bersama dengan kita pergi pergi ke masyair, semua orang yang sama. Bas yang lain tapi orangnya sama. Paling tidak 40 orang ini mungkin kita akan kenal antara satu sama lain. Nak kita boleh tubuh grup WhatsApp ataupun Telegram ataupun ikutlah apa-apa sahaja yang kita boleh berhubung dia, bukan setakat sampai di Mekah, bakal balik Mekah. Saya grup 2018 sampai lah ni pun ada lagi. Maksudnya masih lagi berhubung antara satu sama lain. Tu kita kata persaudaraan itu bila kita buat amanah ibadat haji amat tinggi. Tahun lepas tapi saya tak kesempatan. Depa buat perjumpaan di Batakali. Saya ni berjumpa Batakali ya sekarang ni. Saya ada chalet di sana. Depa boleh buat handphone situ. Ada 2-30 orang. Jemaah bawa dengan anak-anak isteri, berhimpun. Saya pergi umrah, tak sempat pergi juga, tapi nak cerita akrab. Begitu juga dengan pengurusan tabung haji. Kita boleh berkenalan antara satu sama lain. Petah dengan petugas-petugas guru agama. Jadi sentiasa berhubung. Alhamdulillah. Itu paling tidak. Begitu juga kita dengan warga lain, negara lain, Indonesia. Ada yang boleh bercakap bahasa Inggeris. Orang negara lain tuan-tuan, kalau kita duduk dalam masjid tu, dia tengok kita, dia suka nak bercakap, suka nak tanya. Saya tak pandai bahasa Inggeris. Bila dia bercakap, kita yes je lah. Yes no. Kemudian juga ada yang Arab. Arab dia kurang sikit. Dia nak bercakap dengan kita, dia kurang sikit lah. Kecuali kalau kita tegur dia dengan bahasa dia, baru nak cakap.
Kalau yang lain dah. Tapi ada juga hak pergi tegur kita dengan bahasa Melayu. Assalamualaikum, Haji. Lepas tu dia mula, saya Palestin, saya daripada Yaman, saya putus bekalan, boleh bantu saya. Jenis macam tu pula. Ada juga. Hak tu dia nak berkenalan dengan kita, sambil-sambil tu dia nak collect dengan kita. Hak tu kena berwaspada. Ada juga macam tu. Kalau mari bercakap bahasa Melayu, pegang paha kita, bercakap, ketuk paha kita, last kali mesti akan ada minta sumbangan dan sebagainya. Tu kena berhati-hati. Kok nanti dengan beg-beg kita pun ruyuk. Ada juga. Tu dalam masjid tu. Dalam Masjidil Haram. Kita bukan nak kata dia mencuri dah. Tapi kena berhati-hati dan berwaspada. Hak tu berkenalan, tanya nama lebih kurang boleh. Kok nanti jangan bawa pergi ke hotel. Ni ada jemaah kita yang terbawa-bawa sampai ke hotel. Sampai hotel dia tak boleh masuk. Dia hanya boleh ada di lobi tersebut. Kita jangan buat sedemikian. Itu kadang-kadang kok kena pukau dan sebagainya. Kena berhati-hati. Jadi dalam kita bertakruf ada batasan. Baru sampai matlamat di segi ibadah haji. Kemudian kita berada di sana juga sebagai gambaran kematian dan akhirat. Mana gambaran kematian tu tuan? Bila kita niat sahaja umrah, kita niat je haji, kita pakai pakaian putih, dibalut dengan 2 kain. Izar dan juga ridat. Hak bawah dan hak atas. Selimut 2 tu. Dibaluti dengan tidak ada pakaian, seluar dalam dan sebagainya, tak ada dah. Berhenti dengan pakaian tu je. Ibarat seolah-olahnya kita dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mengingat bahawa kalau aku mati, berarti inilah yang akan aku bawa ke dalam kubur. Dan juga dengan pakaian sedemikianlah yang warna putih melambangkan kita memohon kesucian daripada Allah, daripada dosa-dosa yang kita telah lakukan sepanjang hidup kita. Ibaratkan kalau boleh, kalau mati ya Allah, kita mati dalam keadaan suci, ibarat kain putih. Sebab itu kita berdoa, Allahumma rzuqni taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Dalam tahiyat akhir, duduk saja-saja pun boleh. Ya Allah, rezekilah kepada aku taubat sebelum mati. Rahmatmu, kasih hablasmu, ketika aku nak mati, senang mati aku. Dan juga keampunan setelah ruh aku keluar, berartinya mati kita dalam keimanan. Kita nak pergi ke Mekah tuan-tuan, kita dah pun bertaubat kepada Allah. Berartinya kalau meninggal dunia, itu juga adalah sebahagian daripada husnul khatimah. Satu benda yang cukup, orang panggil cukup baik, yang perlu kita domba, yang perlu kita ada keazaman untuk meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala di mana sahaja kita berada. Okey. Yang ke-8, melawan nafsu. Ini menguji semua. Melawan nafsu. Nafsu apa ni? Nafsu makan ada, pergi Mekah ada, nafsu Argentina ataupun seks pun ada. Kalau bawa isteri bini, isteri bawa suami mesti akan ada kehendak-kehendak tersebut akan ada. Begitu juga nafsu-nafsu yang lain. Nafsu yang paling tinggi juga nafsu nak shopping. Siap tanya dah, kita boleh buat balik barang berapa kilo Ustaz? Berapa kali tanya tu. Di Madinah dia tanya, nak pergi ni tabung haji dah cerita dah, hand carry 7 kilo. Dia pun bagilah beg yang tulis angka 7 kg. Beg hand carry tu dia tulis besar 7 kg. Macamlah kita tak tahu sangat. Dia tulis. Ya tu juga nanti nak pergi pada Arafah, nak pergi Mina, nak pergi ke Muzdalifah, nak tarik beg tu 7 kg. Dia tulis besar-besar. Beg kargo sebab kita beli sendiri. Kita pun beli bukan saiz 24, kita beli 28 terus. Kalau beli saiz 24, saiz 26, tak lebih kilo insya-Allah.
InsyaAllah tak lebih kilo. Tapi kalau beli 28, 30 confirm lebih kilo. Sebab kilo yang dibenarkan 30 kg ya. Ingat tuan-tuan, 30 kg. Jangan duk kira flight apa, dia kira 30 kg ya flight apa-apa. Walaupun ada Saudi bagi 43 kg, tapi akan dikira 30 sahaja. Bila ditimbang di hotel-hotel kita nanti, 30 kg sahaja, tak boleh lebih. Kalau nak lebih juga macam mana? Pihak pengurusan tahbur haji terpaksa buat MOU dengan Pos Malaysia, dengan syarikat pengumpusan barang yang swasta yang lain-lain lagi lah. Ya? Kalau tuan-tuan nak beli banyak, berartinya kena pos lah lebih awal. Berapa sekilo? Ada 13, ada 16, ada 18 per kg. Posnya apa tuan-tuan? Tasbih. My day pun banyak. Kain serbang, sehingga made in China semua. Tapi tak apalah, beli di Mekah ada keberkatan kok lah. Sebab kita nak haram dah kan. Mudah-mudahan ada keberkatan. Tapi nafsu ni tuan-tuan cukup tinggi. Nafsu shopping ni tak ada orang boleh tegur. Dia ikut poket kita. Kalau kita pergi tu memang dah bawa duit tu banyak dah. Siap dengan kad kredit. Sekarang ni tak payah bawa duit dah, bawa kad je. Saudi pun guna debit juga dah. Ataupun boleh cucuk di sana, tak payah tukar-tukar dia, cucuk dia keluar duit terus. Sekarang ni lagi canggih. Beli cek, oh tak kira, kita dah isi dah dalam tu, ada 10,000 dalam tu. Oh sedap bekal. Nak pula berjalan dengan geng-geng kaki shopping. Oh jenuh. Jom kita shopping. Bila? Lepas Zuhur. Sambil-sambil cari makan. Lepas Zuhur pergi. Balik hotel, 2 plastik. Tak letak dalam beg lagi. Dia sepatut kalau beli letak dalam beg. Susun siap-siap dalam beg. Beg aku dah penuh. Tak ada nak beli dah. Gitu. Kalau umrah pun sama. Sebab umrah tak ada pos. Haji sebab ada pos, tak upaya nak tegah. Kalau umrah boleh tegah. Nak pula umrah pendek 12 hari je. Ada 10 hari. Tapi haji 40 hari. Duduk Madinah 6 hari. Bakinya berada di Mekah. Jadi nafsu shopping tu, dia panggil tawaf kidai. Kalau tawaf Masjidil Haram tak apa, tak habis duit. Tawaf Kaabah, tapi tawaf kidai ni fitnah paling besar. Tuan-tuan, salah tak salah, berdosa, harus tak berdosa. Sebab jual beli tu hukum dia harus, boleh beli mana saja. Cumanya nanti banyak kita berada di kedai daripada kita berada di rumah Allah. Faham maksud saya tu? Sepatut banyaklah berzikir, iktikaf di masjid. Banyak iktikaf di mana? Banyak iktikaf di kedai-kedai. Kan rugi tu. Kekalkan nafsu kita. Shopping di Malaysia pun boleh. Sebagainya orang. Tu juga falsafah kita haji. Antara sebalik kita berhikmah haji juga ialah untuk melawan nafsu. Nafsu keinginan kita lah apa-apa saja. Yang ke-9, kerana kita domba, kita cari, kita nak supaya kita dapat pahala yang banyak. Jadi tempat yang paling banyak fadilah, kelebihan, pahala dilipat gandakan kepada kita ialah sepanjang kita berada di tanah haram, Mekah dan juga Madinah. Banyakkan kita berada di tempat-tempat mustajab. Kita dah tunjuk dah slide tempat mustajab. Kalau kita di Mekah, tempat mustajab dia cukup banyak. Kita berada di hotel, kemudian kita pergi ke masjid, masuk masjid tersebut, Masjidil Haram, kita dah dapat fadilat. Tengok Kaabah dah dapat fadilat. Sembahyang dalam Masjidil Haram dapat fadilat besar dah. Kemudian kita berdoa juga, doanya dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sepanjang kita berada di tanah haram dapat fadilat besar dah. Kemudian masuk dalam masjid pula.
lagi fadilat berganda. Sembahyang dalam masjid, lagi fadilat berganda. Lagi dekat dengan Kaabah, lagi banyak fadilat dia, kelebihan dia. Jadi kalau begitu, bila pergi melaksanakan ibadat haji umrah, jangan sembahyang di hotel. Kita berlumba untuk pergi sembahyang ke masjid. Setiap langkah yang kita langkah, satu langkah keampunan, satu langkah digandakan pahala. Ampun dosa, dapat pahala. Ampun dosa, dapat pahala. Dosa dibuang, pahala digandakan. Tu begitu banyak fadilat. Tu. Boleh tuan-tuan muslim-muslimat rahmati Allah. Kemudian yang ke-10, mengabdikan diri hanya kepada Allah. Kita bukan buat untuk makhluk. Kita buat untuk Allah. Kita terbang jauh 9,000 km. Jauh tuan-tuan. Kita daripada Malaysia lebih kurang 9,000 kilometer. Lebih kurang 8 ke 9 jam kita berada atas flight. Kapal terbang tu boleh terbang. Maksimum dia mungkin lebih kurang 900 km. Kau ada pilot semua kita, wallahualam lah. Jadi dia boleh terbang dengan laju, kelajuan yang tinggi. Jarak kita lebih kurang 9,000 km tersebut tuan-tuan. Janganlah kita sia-siakan dia. Jangan kita rasa kita pergi tu kerana nak seronok. Letak di tepi. Kita pergi tu untuk ibadat, sebagai ta'abbud kita, mengabdikan diri kita kepada Allah. 100% kepada Allah. 100% hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin yang dirahmati Allah. Okey. Jadi hadir kursus haji adalah bukti pengorbanan jihad untuk mempertingkatkan ilmu. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Aisyah bertanya kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan ayyul a'mal afdal. Apakah amal ibadat yang afdal? Sayyidina Aisyah tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala imanu billahi wa rasulih. Wa qila summa maza, qala jihadu fi sabilillah. Jadi kata Nabi SAW, amalan yang baik ialah iman kepada Allah dan Rasul. Kemudian apa lagi? Jihad fi sabilillah. Kemudian qila summa maza, qala al-hajju mabrur. Dan juga orang perempuan ni, jihad untuk orang perempuan ialah melaksanakan ibadat haji. Begitu juga orang lelaki. Jadi orang lelaki, orang perempuan, jemaah haji ni, dia sudah pun berjihad bila dia keluar daripada rumah dia untuk laksanakan ibadat haji. Bahkan yang kita berada sekarang ini, kita korbankan masa, jiwa raga kita, ataupun kita masa kita ni berada dalam majlis ilmu ni. Susah tuan-tuan nak duduk majlis ilmu ni. Walaupun dijanjikan dalam majlis ilmu ni, orang yang nak duduk dalam taman-taman syurga ialah hadir dalam majlis ilmu. Tapi ternyata dalam majlis ilmu ni, walaupun dijanjikan dia taman syurga, dijanjikan keampunan, dijanjikan akan diberikan kerahmatan kepada orang dalam majlis ilmu, tak ramai orang suka. Tak ramai orang suka. Bahkan orang mari majlis ilmu dapat pahala jihad fisabilillah. Hadir kursus haji adalah bukti pengorbanan dan jihad untuk mempertingkatkan ilmu. Ini jihad tuan-tuan. Kita berada di dalam majlis ilmu. Nak habis sampai 10 siri ni, ada kadang-kala minggu depan mungkin dah ada dah. Orang jemput kita ke Nuri. Ada juga kita plan minggu depan pula cuti sekolah minggu depan. Tak lagi. Minggu sekali lagi cuti sekolah kan. Minggu sekali lagi cuti sekolah pula. Bila cuti sekolah, plan kita banyak, perancangan kita. Sedangkan kita ada kursus. Satu hari je. Hari lain boleh pergi. Tak boleh lah. Anak aku cuti masa ni lah. Aku nak bawa anak pergi berjalan pun. Tinggal majlis ilmu. Sedangkan itu satu kewajipan kepada kita sebagai persediaan untuk pergi berjalan-jalan dan lain-lain.
ada masa yang Allah Subhanahu wa taala akan lapangkan kepada kita. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ni sebagai dalil kepada kita perintah Allah. Bila terima wahyu, Allah mula dengan Iqra. Iqra tu tanda baca. Baca oleh kamu. Maksudnya apa dia? Kita kena belajarlah. Paling mudah lah. Kita belajar dan juga kalau kita dah tahu, kita mengajar, kita belajar, kita mengajar. Jadilah kita kun aliman. Jadilah kita orang alim. Au muta'alliman. Tak boleh jadi orang alim, orang yang mempelajari ilmu. Au mustami'an, ataupun kita jadi orang yang mendengar. Orang mendengar, kalau orang belajar ni dia tulis, dia catat, dan sebagainya lah. Orang mendengar, dia tak ada dalam majlis ilmu pun dia buka, kita dengar dalam radio. 6 petang ada kuliah, lepas asar ada kuliah dalam radio. Kita buka. Malam Jumaat ada forum perdana dari TV. Kita buka. Kita mendengar. Tak berhadapan dengan guru. Kita mendengar. Maka ketika itu juga adalah amalan yang baik. Jangan jadi orang yang keempat. Iaitu golongan yang keempat apa dia? Orang alim pun tidak, belajar pun tidak, dengar pun tidak. Siapa golongan keempat? Tak tahu. Tuan-tuan boleh tafsir sendiri. Tak apa. Nak belajar pun alim tak alim. Belajar malas, mendengar lambat sekali. Tak pernah pun bila buka channel TV1 forum perdana, tukar TV3 terus. Lambat nak dengar ustaz nak cerita pun tukar channel. Radio tukar apa frekuensi dia. Kenapa ni? Kerana takut dengan nasihat. Wal iyazubillah. Okey, jadi belajar ni satu kewajipan dan dia juga adalah ilmu. Okey, yang seterusnya, adab sebelum menunaikan ibadat haji, kita kena ikhlas mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa zalika dinul qayyimah. Kena ikhlas. Padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadat kepadanya. Jadi bila kita ikhlas ibadat, barulah ibadat kita diterima oleh Allah. Kalau tak ikhlas, tak terima. Kita pergi haji, belanja kos 20,000. Ataupun mungkin kita pergi dengan package 49,000. Kurang lebih lah. Tinggi. Rupa-rupanya pergi bukan kerana Allah, kerana nak menunjuk bahawa aku buat ibadat haji. Nak tunjuk tak ikhlas kepada Allah pun. Pergi tahun depan kembali balik. Tak boleh harga ni, cari harga tinggi lagi. Aku ada duit. Misal katanya. Maka ketika itu ibadat kita sah, mungkin ibadat kita sah tapi tak dapat pahala si Allah Subhanahu wa taala. Mungkin juga kita mempersendakan ibadat kita, wal iyazubillah. Kalau mempersendakan ibadat, maka ketika itu ibadat kita mungkin tidak sah, mungkin ibadat kita itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu kepada keikhlasan dan kejujuran dalam kita melaksanakan ibadat kepada Allah. Tak kira ibadat haji ataupun ibadat-ibadat yang lain. Hatta kita bagi belajar ni pun bukan kita nak menunjuk aku rajin belajar. Tapi kita mari ini kenapa? Kerana tanggungjawab. Tanggungjawab aku kerana nak laksanakan perintah Allah, aku wajib belajar. Okey. Yang khususnya, tengok. Adab sebelum menunaikan ibadat haji. Ni pun slide yang nombor 1 itu kita dah tayar dah. Sedikit hak sebelum pergi haji, daya ni lebih detail sikit sebab ada wasiat dan sebagainya. Okey, yang pertama, perhati baik-baik ni tuan-tuan. Satu, niat ikhlas mencari redha Allah, selesai. Bertaubat, selesai. Pembelanjaan yang halal, hak ni penting.
Bila kita nak pergi haji, nak pergi umrah, ataupun bila kita nak buat amal ibadat menggunakan harta kita, pastikan harta yang kita nak untuk buat ibadat tersebut mestilah daripada harta yang halal. Harta halal maksudnya harta pencarian kita nak berlandaskan apa yang telah ditetapkan oleh syarak, ikut syarak. Kita berniaga, kita jual belilah. Kita berniaga, berjual beli, hukumnya adalah harus berjual beli. Berarti duit kita tu duit yang halal. Tapi dalam jual beli tersebut kita buat penipuan. Pada hukum asal dia harus. Bahkan mungkin jadi sunat, bahkan kadang-kadang dalam jual beli itu jadi wajib. Tiba-tiba kita buat jual beli kita untuk mendapatkan harta, kita buat dengan cara penipuan. Kita tipu orang, kurangkan timbangan, dan kita dapat kekayaan melalui harta tipu kita tadi. Berartinya duit yang ada tangan kita itu mungkin dia syubhah, ataupun mungkin duit dah jadi haram. Apatah lagi kalau dia meniaga ataupun berjual beli benda yang haram. Tokan dada, macam kata, dari kaya-kaya pergi haji 3-4 kali kaya, tapi daripada sumber yang haram. Kita nak sumber yang bersih. Sumber yang bersih ialah sumber yang kita buat berniaga dengan cara yang diharuskan oleh syarak, ataupun daripada dapatan duit gaji kita bersih tu tuan-tuan. Duit kita tu dapat bersih. Janji kita jangan dalam pekerjaan kita tu buat tipulah, kita kata rasuah, ambil rasuah, ataupun juga kita buat tipulah. Kalau cikgu tak mengajar pun, tak masuk kelas pun, ambil gaji saja. Kerja duduk kedai kopi, cukup bulan masuk. Jadi syubhah duit. Jadi syubhah. Bila syubhah tuan, kita kalau boleh kita tak mau. Bukan duit tu haram sahaja kita tak mau. Hak syubhah tak mau. Sebab nak kesempurnaan dan juga kemabruan haji kita adalah bergantung kepada apa yang kita bawa. Kemabruan haji kita bergantung atas apa yang kita bawa bersama. Okey? Jadi kena pastikan perbelanjaan kita adalah daripada sumber yang halal. Itu kita boleh kelas je. Kemudian membawa bekalan dan pembelajaran yang cukup. Bekalan maksudnya apa yang bila kita nak bertolak, kita dah bawa, bukan sampai di sana kita meminta-minta dah. Dan juga orang yang kita tanggung di rumah sepanjang peninggalan kita, sepanjang 40 hari ataupun kurang lebih, kita dah tinggal dah bekalan untuk dia, untuk anak isteri kita, ataupun pengasuh kita, untuk dia jaga. Itu juga satu kewajipan. Jangan kira asal aku boleh lepas pergi, tak apa dah. Suami pergi tak tinggal seorang, dia pergi seorang diri, dia tak tinggal. Peruntukan untuk isteri dia. Dosa. Jadi kalau berdosa, maksudnya kemabruran haji dia tu tak sempurna. Sebab kita nak supaya haji kita pergi, kita pergi sebagai duyufur rahman, kembali kita dengan kemabruran. Hari minggu lepas tak keluar. Yang tu kan. Pergi sebagai tetamu, pergi sebagai duyufur rahman, kembali dengan kemabruran. Jadi kalau kita bawa benda yang syubhah, ataupun juga apa yang kita buat tak cukup syarak, berartinya mungkin kemabruran haji kita tergantung. Yang khususnya yang kelima, mencari teman bertujuan saling ingat mengingati, bantu membantu. Mungkin dalam kita buat haji, kita nak cari teman orang sekampung kita nak pergi haji satu tarikh dengan kita mungkin susah. Mungkin susah. Paling-paling tidak mungkinlah kita dalam kursus ni ada yang dapat panggilan haji dan kita dah kenali dia lebih dekat. Kita dah kenali dia dengan lebih dekat, mungkin kita boleh rancang penerbangan yang sama.
Kalau penerbangan yang sama, maksudnya kita boleh tulis surat untuk merayu pada tabung haji. Kita sama-sama untuk terbang tarikh yang sama. Mungkin akan duduk hotel yang sama. Boleh jadi begitu. Nah, kalau mampu buat. Kalau tak mampu, berartinya kita akan berkawan dengan rakan sebilik. Kembali kepada ta'aruf. Kita kena mengenali antara satu sama lain. Kemudian kita cuba ringankan tangan untuk membantu antara satu sama lain. Barulah kita akan masuk dalam kelompok orang yang boleh saling mengingati antara satu sama lain. Dalam rakan sebilik kita, dalam satu bas kita. Tapi jangan kita kata bila nak membantu, terutama ramai orang yang jadi ustaz. Sebab dia kursus 10 kali dah. Dia dah baca buku, khatam dah. Terus dia lebih alim daripada tok guru yang ada di bawah maktab kita, iaitu petugas agama bawah. Lalu kalau nak tanya, tak payah kita tanya ustaz tu, tanya hok dalam bilik tu. Kita pula jadi ustaz yang baru ustaz. Jangan tuan-tuan. Hak yang bertugas untuk mengeluarkan hukum, memandu kita tahu hukum hakam. Masa tayar suci, petas yang ada di bawah, bukan rakan bilik. Tapi untuk kita ingat peringati, itu tugas bersama. Jangan jadi orang yang bijak, yang tak tentu hala. Yang keenam, banyakkan doa zikir dalam kehidupan harian kita. Sebelum kita bertolak ni tuan-tuan, banyak dah zikir. Kita tak tentu nama kita naik ataupun tak naik. Tapi pastikan kita doa hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Andai kata naik, itulah habuan kita. Dan agar Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan urusan kita semua. Kemudian buat wasiat. Ini penting tuan-tuan. Setiap kali kita nak musafir, tak semestinya kita ke Mekah. Ke mana sahaja. Apatah lagi kalau kita ke Mekah ni lagilah, sebab makan masa yang panjang. Jadi sunat untuk kita buat wasiat. Ni kadang-kala ramai jemaah kita dia tak buat wasiat. Wasiat ni tuan-tuan, dia tak kekal. Wasiat ni, kalau kita balik, kita hidup lagi, berartinya kita boleh batalkan wasiat tersebut. Tak payah dibimbang. Mak pergi ni, mu jaga adik-adik baik-baik. Ni insurans. Ini amanah ni. Ni ada tanah ni, ada tanah rumah ni. Ni kalau mak mati ke sebagainya, tak balik dah ni, bagilah macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Bila kita balik, boleh batal balik, tak ada masalah apa pun. Tapi buat kaedah tersebut, kita berwasiat, dia lebih menyelamatkan kita, meyakinkan kita dalam perjalanan. Orang yang kita tinggal juga pun, dia akan rasa lebih selesa. Itu satu tanggungjawab. Kena buat wasiat. Bila kita nak musafir, sunat nak pergi musafir, kena ada wasiat. Kemudian yang ke-8, memohon dan memberi kemaafan serta berlapang dada dengan semua orang. Yang saya kata ada orang buat kenduri kendara di masjid, buat di rumah kan. Harus untuk kita memohon maaf. Bukan kita nak berbangga kita boleh pergi haji dah. Na'udzubillah, hak tu kita tepis dah sendiri. Tapi cara kita tak semestinya kita pergi dengan kita tak menyembunyikan pemergian kita. Tak ada tengok haji ni mana masjid tak ada. Duduk Mekah dah. Tak semestinya semikian. Kita boleh minta maaf. Saya nak musafir ke tanah suci, saya minta maaf banyak-banyak. Kok ada kesilapan, tutur kata, kok ada hutang, tu kena bayar hutang dah. Kalau ada hutang, wajib dijelaskan sebelum kita bertolak. Andai kata hutang yang hutang yang kita berhutang yang kita mampu bayar serta-merta. Kalau tak mampu bayar serta-merta, buat perjanjian, aku akan bayar bila waktu balik. Kecuali hutang yang dibayar secara berjadual. Contoh hutang kereta, hutang pinjaman bank. Hak tu dia potong berjadual dah. Tak apa hak tu. Teruskanlah. Tapi kalau hutang personal, pergilah kalau kita tak mampu untuk bayar lagi, minta maaf. Saya nak pergi guna duit ni dulu untuk pergi haji dulu. Dia kata tak boleh, kena bayar duit aku dulu sebelum pergi haji. Tuan-tuan kena tangguh haji tu.
Soalan begitu. Kalau dia tak bagi, sebab hutang tersebut dia nak guna dah. Kita dah tangguh berapa tahun dah, tak mau bayar. Bila nak pergi haji teringat, hutang dengan mak ni 3 tahun dah aku tak bayar ni. Pergi cari jumpa. Dia kata dah tak bayar 3 tahun. Bayarlah segera. Bukan mari minta penangguhan. Bayar. Berarti wajib bayar. Kita nak hutang lain pula untuk bayar kat dia, itu kita punya cerita. Tapi kalau dia kata minta bayarlah tu, kita kena bayar. Itu penting hutang. Tu hutang kita dengan makhluk. Kalau hutang kita dengan Allah, apa dia? Hutang kita dengan Allah. Sembahyang, puasa, zakat. Nah, kebajikan yang kita yang disyariatkan kepada kita, kita dah tertinggal. Berartinya kita kena usaha untuk qada balik. Kita usaha balik untuk jelaskan balik. Puasa kita tu, kita cuba untuk puasa ganti. Walaupun tak habis lagi. Kalau aku ganti 100 hari dah ni, takkan sempat nak habis. Nah, kuruh dah kita. 100 hari, tiap-tiap hari sebelum penerbangan ni, tiap-tiap hari kena puasa ganti dulu. Kuruh lah nak buat ibadat haji macam mana sana. Kok sakit dan sebagainya. Kok lah kita kata macam tu lah. Tapi sebenarnya tuan-tuan, kita boleh usaha dulu sikit berapa hari. Maksudnya ada usaha untuk kita membayar tersebut satu kewajipan kepada kita sebelum kita berlepas. Tak habis lagi tak apa. Yang pentingnya kita sedar tentang kesilapan yang lalu. Baik. Kemudian menyuci hati dan juga menghindari sifat-sifat mahmudah. Sifat-sifat mazmumat kita hindari, kita hiasi dengan sifat-sifat terpuji. Lepas ni dia nyatakan kepada kita, kemudian kena istiqamah bersungguh-sungguh mempelajari kaifiat mengerjakan haji dan umrah. Kena belajar. Begitu juga berkaitan dengan ibadat solat kita, kita kena mendalami. Dalam slide kita ni, nanti dalam yang ke-6 ke-7 ada diajar balik kepada kita berkaitan dengan solat. Terpaksa masuk dalam slide nak pergi buat haji ni, dimasukkan juga hukum masbuk muafiq, cara sembahyang jamak qasar. Sepatutnya tu tak payah masuk dah, kita bincang bab haji ya. Tapi terpaksa dimasukkan sebab orang yang nak pergi haji ni kadang-kadang bukan semua orang yang mempelajari ilmu tersebut secara berguru. Dia tak pernah berguru, dia dah ikut orang sembahyang sebelum ni. Dia tak tahu kaedah tentang masbuk muafiq dia. Jadi terpaksalah kita sebut dalam kuliah haji berkaitan dengan hukum masbuk muafiq dalam ibadat jamak qasar. Terpaksa diajar juga bab solat. Solat atas kapal terbang, solat atas kenderaan dan sebagainya tu juga terpaksa diajar dalam ibadat haji. Sebab apa? Nak menyempurnakan ibadat haji tersebut supaya dapat mabrur. Kerana haji dia ada kaitan dengan ibadat yang lain. Tu utamanya solat. Takkan pergi haji solat pun tak pandai. Tak boleh. Bagaimana nak dapat mabrur haji? Okey, nanti dia akan bicarakan sebenarnya. Okey. Kemudian penyucian jiwa. Ini tazkiyatun nafs. Ini perlu kepada kita. Yang pertama, kita kena ingat akidah yang jelas dan sahih serta pelaksanaan syariat yang tepat. Akidah yang jelas kita pun tahu ahli sunnah wal jamaah, dan kita tahu tu pegangan kita dalam mazhab akidah. Mazhab syariah kita siapa tu tuan? Kita ni mazhab Syafi'i. Kalau dalam tasawuf kita mengikut aliran Imam Al-Ghazali dalam ilmu tasawuf. Hak popular kitanya ibadat Syafi'i, akidahnya ialah ahli sunnah wal jamaah. Berarti kita akan mengenepikan pandangan-pandangan daripada Syiah, Mu'tazilah ataupun pandangan-pandangan selain daripada aliran pemikiran ahli sunnah wal jamaah. Jadi kita wajib pelajari. Selain daripada kita akur bahawasanya kita beriman kepada Allah, Rasul, semua tu mesti berlandaskan daripada ahli sunnah wal jamaah. Jauhi daripada
fahaman-fahaman khurafat. Nanti dia nyatakan pada kita apa kefahaman khurafat yang perlu kita hindari, yang masih lagi ada semenjak 2 menjak ni, amalan-amalan yang bertentangan dibuat di tanah haram. Nah, apa ni dia ceritakan. Okey. Yang kedua, menguasai ilmu dan kefahaman Islam. Wajib ilmu berkaitan dengan haji, ilmu berkaitan dengan solat, ilmu berkaitan dengan jual beli dan sebagainya lah, secara ringkas. Nah. Yang ketiga, tunaikan solat fardu 5 waktu. Ni kok mana pun, memang alhamdulillah kita semua ni dah solat 5 waktu. Cuma nak repair sikit, baiki lagi, nah, perbanyakkan solat berjemaah. Ataupun kita pastikan kita solat berjemaah setiap hari. Bukan kerana waktu lapar je kita pergi solat berjemaah dah. Kita usaha supaya aku dapat solat berjemaah setiap hari. Kena macam tu. Nah, aku nak solat jemaah tiap-tiap hari, aku nak solat jemaah. Macam tu. Subuh jemaah, Zuhur jemaah berjemaah, Asar berjemaah, Maghrib berjemaah, Isyak berjemaah. Puluhlah kita di pejabat pun cari staf kita, jom kita solat berjemaah. Nah, kalau waktu cuti pastikan ke mana sahaja kita pergi, berartinya masuk waktu paling tidak berjemaah dengan isteri, nah, ataupun suami, ataupun berjemaah dengan anak kita. Amal ibadat kita mesti berjemaah. Orang lelaki tempat solat dia ialah masjid, bukan di rumah. Masjid, kecuali ada kekangan, maka diharuskan. Tapi apa pun nak orang yang dengar azan, selagi mana dia dengar azan di masjid, itulah tempat untuk dia solat sebenarnya. Dulu orang azan tak jauh dengar. Sekarang ni kalau orang azan mau masjid ni menara tinggi tu, berapa KL dengar pun. Kalau nak kira siapa dengar, dia kena mari sembahyang berjemaah. Kalau nak kira, sebab ada hadis Nabi. Orang buta tak mau tanya Nabi, adakah wajib bagi aku solat jemaah? Zaman sahabat dulu, mereka mewajibkan solat berjemaah. Adakah aku kena mari solat berjemaah? Nabi tanya apa? Atas ma'ul azan. Tu orang buta. Adakah kamu dengar azan? Dia kata dengar, ya Rasulullah. Kalau begitu kamu ada orang yang memimpin kamu, kena mari sembahyang berjemaah. Kita ni lagi kenderaan ada, duduk jauh pun kenderaan comel semua. Kalau hujan lebat pun takkan nak jamuk di rumah. Nah, boleh mari sebabnya tak ada kalau di masjid semua parking dah. Bagus juga kita tengok pasar raya Maidin, apa nama, Jaya, Tesco, semua ada tempat teduh. Ada, maksudnya parking tu masuk dalam parking tak payah, tak kena hujan lah. Kita pergi shopping pun tolak troli terus masuk kereta, tak kena hujan setitik. Masjid pun ke arah tu. Dia nak usaha sampai tahap tu. Ada parking semua siap. Parti jemaah dia tak ada alasan lah tak mari solat berjemaah. Saya solat subuh tadi di sini, alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah, ramai tu tuan. 3-4 sah, 5 sah dah kot, sampai kat tu juga. Kita kira solat subuh masa tu kira ramai tu. Alhamdulillah, di pekan-pekan di kampung solat subuh tak ramai. Dulu solat subuh di kampung dah ramai. Sekarang ni kok kampung tak ramai. Solat subuh kalau masjid saya tu kadang-kadang ada satu saf. Taklah besar ni masjid je. Satu saf pendek sampai kat kipah tu ya. Satu saf kadang-kadang lagi pendek. 10 setengah. Okey. Kita ada 10 minit. 15 minit. 10 minit lagi. Tak ramai, kok kampung pun tak apa nak ramai. Sekarang ni di bandar alhamdulillah. Satu orang panggil inisiatif, orang kuat-kuat. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kesihatan kepada kita, jadi kita boleh manfaat. Itu satu benda yang baik. Muslimat pun ramai. Tu dulu orang kata muslimat tak payah mari masjid, fitnah. Sekarang ni tak ada apa. Kita mari dengan kenderaan selamat dengan suami. Cuma jangan pakai pakaian menjuluk mata, jangan pakai minyak wangi kuat-kuat.
Nanti kita lakah tangga pertama, orang lelaki bukan lelaki tu imam, pusing kepala dulu tengok. Bau harumnya. Oi, ni hatu raya kau sampai masjid ni. Katanya, jangan pakai minyak wangi yang lebih, sekadar untuk kita, maka haruslah untuk kita orang perempuan juga untuk solat berjemaah pada tiap-tiap pagi. Alhamdulillah, satu benda yang baik waktu cuti. Mungkin waktu kerja mungkin tak ramai lah. Kita faham waktu kerja sekarang ni subuh lambat kan. Tapi kalau waktu biasa, masya-Allah, insya-Allah. Kemudian elakkan bergurau senda yang melampau ataupun percakapan yang sia-sia, percakapan yang lara. Kita duduk di Mekah ataupun kita duduk di Malaysia sebelum ke Mekah, tak payahlah nak sembah lebih-lebih sampai menyakiti hati orang lain. Kadang-kadang boleh kita bila kita menyembah, kita mengata pada orang lain, mengumpat orang lain, itu benda yang boleh mendatangkan dosa. Kalau benda lara ni boleh menyebabkan kita duduk situ sembah lama, buang masa. Yang sepatutnya kita dapat pahala, mungkin kadang-kadang jadi dosa. Tak perlu. Begitu juga kita kena amalkan tuntutan-tuntutan yang lain, iaitu tuntutan amalan sunat, qiyamul lail, solat sunat, taubat, sedekah, banyakkan berdoa, berzikir, memanyakkan amal kebajikan, banyak baca Quran. Tak apa kita baca Quran tak lancar, tak apa janji baca. Kita nak lancar macam ustaz baca, mungkin saya tak boleh ustaz, tak apa baca. Orang yang tak lancar baca, dia dapat 2 pahala. Hak baca lancar dia dapat pahala, memang ada fadilat kelebihan dia baca lancar. Tapi kita yang tak lancar tak apa, merangkak tak apa. Tapi dapat pahala baca Quran 1 huruf kita sebut dapat 10. Kemudian usaha kita untuk baca pun dapat pahala. Masya-Allah, tabarakallah. Ya Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada umat Nabi Muhammad ni. Kemudian ayat seterusnya, contoh sifat terpuji mahmudah. Ini cepat, taubat nasuha kita tahu dah. Taubat nasuha, taubat yang cukup syarat dia. Ada 4 syarat saya baca dah minggu lepas, iaitu yang pertama kita kena insaf. Kemudian tinggal berazam tidak mengulangi, dan jika berkaitan dengan makhluk, dengan manusia, kita kena minta maaf dengan dia. Kemudian itu baru dipanggil sebagai taubat nasuha. Kemudian ingat Allah. Sentiasa kita berzikir. Astaghfirullahalazim, la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Di jalanan kadang-kadang dia nak peringatkan kita orang, dia tak subhanallah, alhamdulillah. Kita tengok, kita sebut selawat. Adakah anda sudah berselawat hari ini? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tiang tolong peringatkan kita. Bagus. Itu satu amalan yang baik. Amanah dalam gerak kerja kita harian kita. Begitu juga banyak sabar. Bukan setakat di Mekah kita kena sabar banyak, di Malaysia pun kita kena latih sabar tersebut dari sekarang. Kemudian syukur atas kurniaan Allah kepada kita. Syukur pada harta, iaitu kita akan menginfakkan harta kita setiap hari, setiap pagi, dekat mana yang kita mampu. Kalau kita rasa hari ni rasa kedekut lah, rasa susah lah hari ni, masa itulah tuan-tuan kita kena bersedekah. Lagi lah masa tu. Hari ni aku rasa sakit lah, sedekah. Sebab sedekah boleh ubat penyakit. Sedekah tu dapat boleh mengubat penyakit. Iaitu penyakit, antaranya penyakit kedekut lah. Kita rasa sayang, masa tu lah kita kena sedekah lagi banyak. Kemudian kena ikhlas, kita cerita dah, kena reda atas setiap ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebab bila kita reda, Allah akan angkat darjat. Kemudian kita kena rajin dalam amal ibadat kita. Rajin ni maksudnya, kalau kita anak-anak kita, apa nama saya cikgu sekolah, bila tanya sebab apa tak pergi sekolah, antara jawapan dia malas. Jawapan malas ni kalau kita nak isi dalam sistem pun tak boleh. Tak terima, tapi tu jawapan dia malas. Malas ni dia kena lawan. Ubat dia memang kena melawan, kena jadi rajin. Jadi nak lawan jadi rajin tu, nak kena buat macam mana, macam-macam pula intervensi yang perlu kita buat untuk jadikan murid tu jadi rajin. Kita pun sama. Hari ni sebab apalah aku malas nak mari masjid, sebab apalah jadi malas hari ni rasa lambat. Kena cari intervensi apa nak suruh jadi rajin. Ni dah malas dah, tarik selimut pula. Tu bukan ubat. Itu lagi musibah. Ni rasa hari ni rasa lemam rasa.
lembab biasa ni. Duduk atas katil, tarik selimut. Selesai masalah. Patut cari inisiatif lain. Nah. Okey, kita kena sifat pemurah. Ini sifat baik. Pemurah ni maksudnya nak kita bagi bantuan kepada orang tu di segi kita menginfak, nak kita membantu orang dan sebagainya. Itu pula antara sifat pemurah. Berjimat cermat. Jangan boros dalam kita berbelanja. Itu juga adalah amalan yang baik. Bagaimana saya kata tadilah, kalau andai kata kita tak berjimat cermat, nescaya kita akan melawan nafsu. La ammaratun bisu. Kita layak, dia akan bawa kita kepada keburukan. Kemudian bertimbang rasa. Ni duduk di Malaysia ni pun kita dah kena didik bersifat bertimbang rasa antara satu sama lain, antara kita lah. Kemudian penyayang, pemaaf. Allah Subhanahu Wa Taala namakan kita sumiyal insanu insani likasratin nisyan. Dinamakan manusia ni sebagai manusia kerana banyak lupa. Rupa-rupanya hikmah kita bila lupa ni ada hikmah dia. Kalau andai kata kita ni jenis orang tak pelupa, setiap benda yang orang buat kat kita, kita akan ingat sampai mati. Hak kita buat kat orang juga pun kita akan ingat sampai mati. Bagaimana kita nak berjalan jumpa dengan orang, kita akan jadi takut. Jumpa dengan orang ni kita akan bersalah. Jumpa dengan orang ni kita kata dia tu salah kat kita. Jadi bila Allah lupakan kita, rupa-rupa ada hikmah. Kita tak bayar hutang dia 10 tahun dah. Kita boleh jumpa, boleh bersalam molek dengan dia. Walaupun kawan tu kata, oh boleh dia bersalam dengan aku ni. Hutang aku 10 tahun dah tak bayar. Kita lupa. Kalau kita ingat, kita lagi awal lagi. Jadi Tuhan kata tak apa, bagi sifat lupa. Tapi kita ni kadang-kadang kita sengaja nak suruh lupakan hak kita hutang tadi. Itu satu kesalahan. Wajib kita kena bayar. No? Jadi dalam kita apa nama? Kita pemaaf ni, bila Allah Subhanahu Wa Taala lupakan kita, orang buat kat kita, bila kita lupa dan juga kita ingat, sebaik kita ingat, aku maafkan dia. Itu satu kebaikan. Kita mudah memaafkan orang, itu satu kebaikan. Jangan kita rasa memeras ugut orang lain. Oh dia ni. Jangan. Kena ada sifat penyayang dan juga sifat pemaaf ada dalam diri kita. Kita bos, ataupun kita juga sebagai koli dan sebagainya, kita tetap ada sifat ni. Tolong menolong, ringan tangan. Menepati janji masa bila kita berjanji. Tepat masa. Ni kadang-kadang kita janji Melayu. Payah. Kemudian bertanggungjawab atas apa yang diamanahkan. Berjihad dan berdikari. Nak buat apa kena ada usaha lebih. Berdikari, cuba sendiri dulu. Cuba dulu. Semampu yang boleh, tak mampu minta pertolongan orang lain. Jangan sampai kita rasa kita rasa susah sikit, kita tak cuba lagi, kita suruh orang buat hak kita. Tak mahu cuba. Aku rasa pening kepala lah hari ni, boleh wakil kat aku untuk pergi melontar. Telah penado dulu. Dia kira lemah sebab berjalan jauh 4 km pergi balik, pergi 4 balik 4 8 km. Pernah berjalan 8 km duduk Malaysia. Nak mari masjid seberang jalan tu pun start motor. Nak mari seberang jalan start motor, nak mari jalan masjid. Nanti pergi haji motor tak ada. Jalan kaki, press kaki lah tu 4 km melontar. Lebih kuranglah pergi 4 km, balik 4 km. Dia kata penat ni. Pergi sekali je melontar Jumratul Aqabah. Lepas tu hari 11-12 aku kaki dah kering lah. Mula ni orang yang lemah iman. Lemah iman, mula nak wakil, mula nak bergantung pada orang. Jihad kita dulu, usaha dulu, biarlah tercapuk lutut. Saya pergi hari tu, ada jemaah yang penuh stroke. Penuh stroke. Dia pensyarah IPG, Cikgu Ismail. Bawa tongkat, berjalan 4 km ni. Kalau dia nak wakil pun dia boleh wakil.
berjalan kaki nak dengan tongkat. Tapi dia pergi dengan isteri dia kok mana pun, tiap-tiap hari dia berjalan 4 km balik. Itu sebagai terapi dia. Pergi melontar. Masya Allah, tabarakallah. Nah, dengan teruk kaki sebelah tu sihat lah ni, sebab boleh begitu kira sihat dah. Tapi masih lagi tarik kaki. Boleh pergi 4 km, balik 4 km. Tak larat, berhenti. Duduk berhenti di tembok dulu. Lepas tu sambung berjalan. Tak wakil. Masya Allah, tabarakallah. Kita nak macam tu. Kena berjihad, kena sentiasa berdikari. Istiqamah dalam amal ibadat kita. Jangan kata buat sekali, pakai dah. Al-qalil mustamid khairu min kasir munqati'. Itu kaedah dia. Kita buat sikit tapi berterusan lebih baik daripada kita buat banyak tapi sekali tu malam ni semangat tahajud. 8 rakaat tahajud. Malam esok tak buat dah. Orang anjur balik tahajud nu balik baru mari. Tapi kalau kita buat sebelum subuh 2 rakaat, 4 rakaat semampu yang boleh, alhamdulillah, itu satu kebajikan usaha yang kita istiqamah. Kemudian seterusnya sentiasa bercakap benar. Dalam percakapan kita sentiasa jaga kebersihan dan juga lemah lembut. Sebab kita di masyair, kebersihan kita di hotel pun kita ada pertandingan untuk kebersihan, di masyair pun ada pertandingan untuk kebersihan. Sebelum kita tinggal pada Arafah, sebelum kita tinggal Muzdalifah, sebelum kita tinggal Mina, kita pastikan kemah kita bersih, tika-tika, kapek-kapek yang ataupun tilam-tilam yang disediakan kepada kita disusul dengan kemas. Tu kemah kita nak tinggal tu pastikan bersih. Sebab tu Malaysia sentiasa dapat pujian. Alhamdulillah. Jadi untuk slide ni kita tangguh dulu. Yang seterusnya untuk kita bagi laluan untuk take file dulu sekejap. Untuk ada sarapan pagi yang disediakan oleh Azhar, boleh makan di bawah kemah nanti insya-Allah, atau dalam masjid pun boleh di ruangan belakang sana, dan kita sambung balik selepas ni insya-Allah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.